wabarakatuh. Okay, bagi murid-murid yang tak masuk Google Meet tadi, Ustazah ada buat satu rekod untuk awak semua. Okay, macam mana teknik menjawab soalan untuk pendidikan Islam tingkatan 1. Okay, ini soalan yang tak jawab peperiksaan sebenar lah. Okay, teruskan. Okay, jawab dengan hebat pendidikan Islam pentaksiran tingkatan 3, PT3. Kertas PT3 pendidikan Islam yang lalu, yang lepas-lepas, ada jenis soalan dia bertulis saja. Okey, subjektif respon terbuka, subjektif respon terhad, subjektif berstruktur. Okey. Tapi kita tengok PT3 yang sekarang. Okey, PT3 yang awak akan hadapi, akan periksa adalah PT3 2019. Okey, jenis soalan ni ada dua. Soalan bertulis dan amali. Okay, ujian bertulis ni, jenis item pula dia ada bahagikan bawah tu. Okay. Amali ni maksudnya macam hafazan, amali solat, amali fiqah, mandi jenazah. Okay. Okay, tengok pula jenis item terbahagi pada 5 bahagian. Iaitu objektif aneka pilihan, objektif pelbagai bentuk, objektif aneka pilihan ni macam soalan ABC tu. Okey, soalan ABC. Banyaklah soalan ABC sebagai contohnya. Berikut ialah alat bersuci kecuali A, air, B, jus, C, batu, D, tanah. Apa jawapan dia? Okey, jawapan dia lah B. Itu adalah jawapan aneka pilihan. Objektif pelbagai bentuk ni adalah macam jawapan betul salah, suaikan, padankan, isi tempat kosong. Itu adalah objektif pelbagai bentuk. Itu dikira objektif juga. Okay, jenis item yang ketiga adalah subjektif respon terbuka dan subjektif respon terhad dan subjektif berstruktur. Okay, bilangan soalan ni semua ada 5. Berapa bilangan soalan? Ada 5. Okay, markah dia adalah untuk soalan bertulis ni 80 markah dan 20 markah untuk amali. Okay, kita tengok. Okay, 5 komponen. Okay, soalan pertama 20 markah ni bahagian A adalah semua ABC ya. Kalau bahagian A ni kita tengok yang ada penuh-penuh ABC ni, apakah perkara alat ini merupakan alat untuk bersuci kecuali dia bagi ABC, so kita pilih. Bahagian B ni memang akan keluar dalam bidang Al-Quran dan hadis. Okay, dan mempunyai soalan subjektif dan objektif. Okay, contohnya tandakan betul pada penyataan yang merujuk ujian dalam bentuk kesenangan dan pakah pada penyataan yang merujuk ujian dalam bentuk kesusahan. Okay, dia bagi mendapat kenaikan pangkat di tempat kerja. Okay, apakah ujian? Dia cakap betul pada ujian kesenangan. Okay, betul lah. Kita akan bila naik pangkat itu adalah ujian dalam bentuk kesenangan. Okay. Itu objektif. Objektif ni bukan ABC je tau. Tapi objektif ni adalah betul salah, padankan. Okey, bahagian C pula. Kita tengok bahagian C. Bahagian C ni tekankan kepada bidang akidah. Akidah. Agama yang bersumberkan wahyu Allah Subhanahu Wa Taala iaitu daripada Al-Quran dan hadis. Apakah agama fitrah berikut? Robbaniyah, macam tu, isi tempat kosong. Allah Maha mencipta makhluk daripada tiada kepada ada. Betul ke salah? Tuliskan pangkah pada pernyataan yang berkaitan sifat Al-Khaliq Allah dan Y pada pernyataan yang berkaitan dengan sifat Al-Musawwir. Teknologi imbasan retina memanfaatkan kepelbagaian ciptaan Allah. Okay, Y macam tu. Itu soalan objektif. Okey, soalan subjektif ni macam banyaklah. Terangkan, huraikan pada pendapat anda. Okey, bahagian D pula. Bahagian D ni kita soalannya akan tekankan kepada bidang fiqh. Bidang fiqh. Apa bidang fiqh tu? Mandi wajib, wuduk, solat, itu bidang fiqh.
Okey. Dia akan sama juga. Dia ada satu soalan, ada soalan subjektif dan ada juga soalan objektif. Okay, kita tengok pula bahagian pada bahagian E. Okey, ini bahagian sirah tamadun Islam. Okey. Isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disusukan oleh ibu susuan baginda, iaitu siapa? Akan isi tempat kosong. Ada dah, dia bagi dah jawapan. Kita awak tulis Suwaibah al-Islamiyah. Contoh. Seterusnya ialah format PT3. Okey, tadi kita tengok bertulis ialah 20 bertulis adalah 80 markah. Bahagian A 20, bahagian B 20, bahagian C 20, bahagian D 20, bahagian E 20. Okey, 20 berapa dah? 2 4 dan 8. A B C D E. Okey. Okey, bahagian untuk ujian amali adalah 20. So 80 situ. 80 kat situ. Jadi sini 20 tambah lagi. Jadi 100. Okey. Kita tengok. Okay, format pendidikan 31. Apa lagi amali 20 markah kat sini? Okey, Al-Baqarah ayat 1 hingga 5, Al-Baqarah ayat 201, Al-Baqarah ayat 255 hingga 257. Ini Al-Baqarah yang Sasul hafal sekarang ya. Dan Al-Baqarah ayat 284 hingga 286, Al-Fatihah ayat 1 hingga 7. Okey, ini adalah ayat hafazan. Okey, amali tambahan dapat awak buat buku pelatihan, pembentangan, aktiviti berkumpulan dapat markah daripada 20 tu. So ini bukanlah nak cakap markah free, memang dah soalan bocor. Soalan bocor. So awak kena kuasai lah. Dah soalan kita dah tahu dah. Okey, ayat ni adalah kena hafal. Aku akan dapat 20 markah. Okey, cuba select file. Ini untuk tingkatan 2. Okey, soalan PT3 ni terbahagi pada fakta. Okey, fakta tu mestilah dari segi istilah. Istilah, lepas tu ada juga KBKK dan KBAT. Okey, fakta ni dia istilah. Okey, kita baca baru semalam kita baca apakah maksud mandi wajib dari segi istilah, dari segi bahasa dan istilah. Okay, kalau KBKK ni adalah maksud dia jelaskan, terangkan, huraikan pengajaran hadis, apa yang mengikut kefahaman. Okay, kalau KBAT ni soalan dia terbuka. Soalan KBAT ni lebih kepada awak kena berfikiran kritis. Bukan romantis tapi kritis. Awak kena fikir secara kreatif dan kritis. Macam Ustazah pernah bagi soalan kat awak. Jika awak seorang pelajar Muslim, bagaimanakah cara anda untuk menarik minat kawan awak bukan Muslim untuk mengenal Islam, contoh. Okey, objektif aneka pilihan. Okey. Ini aneka pilihan ni yang saya cakap tadi ABC. Bilal bin Rabah termasuk dalam kalangan ... orang yang terawal merzahikan keislaman. Ini kalau awak nak tembak susah juga, awak kena tahu. So jawapan dia ini mengingati, awak kena ingatlah yang ni. So jawapan dia 7. Okey, soalan mudah. Soalan mudah ni soalan yang mudah tapi awak kena hafal. Kalau awak tak hafal, dia tak jadi mudah. Jadi susah. Okey, soalan mudah kena hafal. Okey, apa dia? Istilah. Okey, apakah maksud wuduk dari segi istilah? Tak boleh nak tembak tau. Soalan yang macam ni kita tak boleh pepapang. Sebab dia mengaitkan dengan istilah, maka awak kena dengan betul. Okey, soalan istilah memang kena hafal. Dan hukum. Apakah pilihkan jawapan yang betul bagi pernyataan berkaitan wuduk.
mendahulukan anggota kanan daripada anggota kiri. Apakah hukum dia? Sunat ke, makruh ke? Kita tak boleh nak reka-reka, wajib kot. Tak. Adalah sunat. Macam itulah. Soalan mudah tapi kena hafal. Pengertian, apakah maksud wuduk dari segi bahasa dan istilah. Okey, ini soalan mudah juga. Padankan. Bila soalan padankan ni dia masih lagi dalam objektif ya. Ini objektif pelbagai bentuk tadi. Aneka pilihan, ini pula pelbagai bentuk. Okey, ayat di atas menerangkan adab ketika berzikir. Padankan potongan ayat dengan maksud yang betul. Tadarruan, apa maksud dia? Khifatan, apakah maksud dia? Merendah diri ke? Susah tak nampak pula. Okey, apakah jawapan ni? Awak padankanlah. Okey, teknik jawab mengikut kata tugas. Okey, kata tugas ni kalau kita tengok daripada buku awak modul ni banyak kan? Ramalkan, ramalkan, jelaskan, nyatakan, terangkan. Apa lagi? Banyaklah. So, bila jawapan nyatakan, kalau Ustazah bagikan, nyatakan perkara yang membatalkan wuduk. Bila jawab soalan ni nyatakan, jawapan dia tak panjang pun. Jawapan dia 2 hingga 3 patah perkataan je. 2 hingga 3. Okay? Maksudnya, apa dia? Jawab batalkan wuduk. Kentut, keluar angin, keluar sesuatu daripada kubur dan dubur. Macam tu. Ataupun keluar kan, lepas tu tidur, tidak tetap punggung. Macam tu jawapan dia. Okey, jelaskan jawapan. Okey, bila jelaskan ni, jawapan dia kena panjang sikit. Okey, contoh dia. Saya bagi contoh dia. Jelaskan ciri-ciri yang boleh dilihat pada orang yang ikhlas. Takkan kita nak cakap ikhlas dia senyum. Jawapan dia senyum. Macam tak ada kan. Bila jawapan jelaskan dia cakap, bagikan penjelasan. Bila jelaskan kita tahu panjang. Okey, apa? Berikan jelaskan ciri-ciri yang dapat yang boleh dilihat pada orang yang ikhlas. Okey, jawapan dia tidak mengharapkan pujian manusia. Dan 4 atau 5 kan, lebih sikit tak apa. Tidak mengharapkan pujian manusia dan tetap istiqomah melakukan kebaikan. Okay. Itu adalah jelaskan. Okey, maksud jawapan untuk terangkan. Ustazah ada tunjuk kat sini jawapan dia. Tapi bila Ustazah rekod dalam slide ni, dia jadi macam tak boleh pergi. Bila Ustazah pergi depan, dia tak boleh pergi back. So, Ustazah terangkan yang ni dulu ya. Bila terangkan, mesti ada isi dan huraian. 7 hingga 8. Okay. Kena ada kata hubung. Kena untuk, kerana, agar. Okay. Bila pengajaran maksudnya ini bahagian B. Ayat kefahaman hadis. Okay. Maksud contoh. Ada tentang hadis, tentang pengajaran hadis tentang ikhlas dalam kehidupan. Kita pun cakaplah, umat Islam kita kena mulakan dengan pendahuluan. Kita mestilah, kita hendaklah, kita ini. Kita umat Islam hendaklah. Pendahuluan, kita seharusnya, kita sebagai umat Islam mestilah, kena isi. Apa isi awak? Okay, kita adalah berniat kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Agar, kata hubung tu agar, demi ataupun agar mencapai redha Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kata hubung dan huraian dia. Apakah huraian dia? Agar hidup kita diberkati ataupun agar hidup kita diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini contoh untuk jawapan terangkan. Okey, terangkan 2 langkah berkesan untuk menangani kisah laku. Okey, saya cakap tadi bila terangkan dia ada apa? Dia ada kena ada isi dan agar ataupun kena ada kerana supaya.
Okay, jawapan dia nak 2, terangkan 2. So, kena terangkan 2 lah, janganlah terangkan lebih. Bila soalan nak 2, bagi 2 je. Jangan rajin nak bagi lebih-lebih. Okay. 1. Okay, dia cakap mengenakan, kita kena bagi apa isi kita? Isi kita nak mengenakan hukuman yang berat lah. 2 langkah kita nak, apa langkah kita? Okay, kita nak mengenakan hukuman yang berat kepada mereka. Kerana agar masyarakat tidak berani melakukan penyelewengan akidah. Kita ada uraian dia. Okay, yang kedua, menggiatkan majlis ilmu agar dapat memberi kesedaran kepada masyarakat tentang kepentingan memelihara akidah. Tapi awak tak naklah menggiatkan, kan macam susah ayat dia, saya tak termasuk. So, menyebarkan majlis ilmu di media sosial, di Facebook, di media sosial seperti Facebook, apa semualah, akan memberi kesedaran kepada masyarakat tentang kepentingan memelihara akidah. Boleh faham ya? Okey, K4. Okey, soalan bukan dalam pendidikan Islam je, sangat suka K4 sebab dia nak awak berfikiran secara kritis dan kreatif. Okey, bila awak dapat soalan ni, awak dapat berfikir ke depan. Okey, awak kreatif lah. Okey, contohnya role kamu. Okay. Anda sebagai pengerusi persatuan, bagaimanakah cara anda memastikan para ahli jawatan kuasa persatuan itu menjaga masa? Menjaga masa. Kita dalam meeting, macam mana kita nak pastikan dia ataupun menjaga adab ketika berjumpa. So, sebagai pengerusi majlis, pengerusi persatuan, saya perlulah menyediakan satu rule. Rule tu apa bahasa Melayu? Rule. Apa rule? Rule dalam undang-undang. Astagfirullahalazim. Undang-undang dalam mesyuarat, macam tu. Etika dalam mesyuarat. Okay. Kehendak soalan. Okay, kita tengok. Kalau soalan tu, bagaimanakah anda untuk memastikan umat Islam ini sentiasa bersyukur? Okay, cara ni ialah untuk memastikan umat Islam ini sentiasa bersyukur dengan cara kita sentiasa merendah diri. Macam itulah, dengan cara. Jawapan dia ada cara. Okay, mengapakah berlakunya penyelewengan di dalam masyarakat Malaysia ataupun masyarakat Islam sekarang ini? Okay, berlakunya penyelewengan akidah ini berpunca faktor sebab daripada kurangnya didikan agama daripada rumah, daripada sekolah, ataupun terlalu mengikut barat. Macam tu kita boleh buat sebab dia. Okay. Berikan hujah. Bila awak cakap awak kenapa macam tu, berikan hujah. Okay, awak bukti menunjukkan daripada, kalau awak lagi hebat, awak bagi bukti daripada Al-Quran. Awak hafal ayat tu kan. Okay. Untuk menyokong awak punya hujah lah. Contohnya terdapat sekarang adalah terdapat banyak salah laku yang berlaku dalam kalangan murid. Kita dapat tengok dari segi spesifik. Kalau awak hebatlah, awak kena bagi hujah kenapa awak bagi sebab tu awak jangan cakap kosong. Betul? Lepas tu, apakah kemungkinan berlaku jika akidah ataupun salah laku pelajar ni terus teruk tu, apakah akan berlaku? Okay, kesan buruk daripada keburukan ataupun salah laku pelajar ini akan menyebabkan generasi yang akan datang mempunyai akhlak yang buruk. Apakah kesannya? Akan memberi kesan kepada masyarakat sekeliling. Kita akan melahirkan generasi yang tidak berakhlak mulia, tidak mendapat redha Allah SWT. Okay, itu kalau dari segi positif, negatif. Okay, kesan baiknya, kesan baik dia? Bila kita buat
kita menyebarkan majlis agama dalam media sosial. Apakah kelebihan dia? Kelebihan dia orang sekarang lebih terdedah dalam teknologi. Itulah. Elakkan guna perkataan-perkataan yang seterusnya, selain itu, di samping itu, berikutnya, sehubungan dengan itu, dan atau serta. Sebab jawapan dalam soalan ni, soalan exam, dia bukan karangan. Dia just short form je. Karangan macam kalau panjang pun dalam 5 baris macam tu je. Kalau yang selain itu seterusnya ni karangan tau. Macam tu. Elakkanlah. Okay, cara menjawab soalan kehebat. Okay, soalan kehebat mesti ada 4 komponen. Apa dia? Yang pertama ialah isi. Yang kedua ialah huraian ringkas. Yang keempat ialah huraian lengkap. Dan kelima adalah kesimpulan. Okay, pendapat awak. Okay. Lepas ni saya akan bagi satu contoh soalan kehebat. Tapi saya akan bagi dulu, okay, idea, pendapat. Apakah jawapan awak daripada soalan tu? Pasal awak kena huraikan secara ringkas, kena ada kerana, agar, supaya. Lepas tu berikan contoh, huraian lengkapnya, contoh, akibat, kesimpulan. Kesimpulan tu kena ada hendaklah, kesimpulannya kita hendaklah, oleh itu. Macam tu ya. Mesti ada kesinambungan. Kalau tak ada kesimpulan, potong. Pak, 1 markah. Tak ada huraian lengkap, pak, potong 1 markah. Penting tau, pentingnya. Awak nampak 4 markah ni adalah sikit. Tapi sebenarnya dalam banyak-banyak markah, 4 markah ni lah markah yang paling tinggi dalam kertas pendidikan Islam. So, 4 markah ni sebenarnya banyak sangat rugi kalau tak jawab. Okay. Mesti ada kesinambungan. Okay, so saya bagi contoh. Okay, baik. Konsep bersuci menjadi bukti bahawa Islam sangat mementingkan kebersihan. Berikan hujah anda untuk menyokong. Apakah hujah kita untuk menyokong pernyataan di atas ni? Okay, kita punya isi ialah bersuci sememangnya sangat dituntut di dalam Islam kerana ada isi kerana. Kerana itu adalah kita nak masuk kepada huraian ringkas. Okay, ia menjadi sebahagian syarat sah dan sempurnanya ibadah. Contohnya adalah huraian lengkap. Ibadah solat hanya boleh dilaksanakan sekiranya seseorang itu suci daripada hadas besar dengan cara mandi wajib dan juga suci daripada hadas kecil dengan cara mengambil wuduk. Okey, dah 3 markah dah kat situ. Kesimpulannya. Apakah kesimpulannya? Kita hendaklah. Okey, bila kita ada hendaklah tu, okey, pemeriksa tahu, okey, dia ni nak buat kesimpulan. Kita hendaklah menjaga kebersihan, kesucian diri, pakaian dan tempat setiap masa agar sentiasa dalam keadaan bersedia untuk menunaikan ibadat. Lepas tu kita nak tambah lagi. Hadis Nabi SAW, sesungguhnya kebersihan itu separuh daripada iman. Wah, lagilah nampak awak punya hujah tu kuat sebab awak bawa daripada hadis. Okay, menjawab cari. Okay, dalam kertas ini, dalam bahagian B, awak akan ada satu perkataan yang untuk menjauhikan. Jauhikan. Ya. Ini adalah 4 markah. So, 4 markah pun banyak ya, bukan sikit. 4 markah banyak. Kalau tadi K4 tak boleh jawab, 4 markah hilang. Jawab tak boleh jawab 4 markah. 8 markah, 8 markah hilang macam tu je. So, cubalah jawab. Buatlah macam mana pun, cuba jawab. Practice. Okay, tulis semula petikan di bawah dengan menggunakan tulisan jari. Okay, ini tulisan Rumi atas ni. Okay, umat Islam wajib menunaikan solat pada waktunya supaya menjadi umat yang berdisiplin dan sentiasa menghargai masa. Okay, kita pun jarikan balik. Ni 4 markah tau, 4. Okay, tak ada dah.
kita doalah. Okay, ya Allah, ya Tuhanku, ampunilah dosa-dosa kami, dosa-dosa kedua ibu bapa kami, dosa-dosa guru kami, sahabat-sahabat kami, pemudahkan segala urusan kami, ya Allah. Berikanlah kejayaan kepada kami di dalam peperiksaan akhir tahun. Bukan sahaja peperiksaan akhir tahun, tetapi kejayaan di dunia dan di akhirat. Pemudahkanlah, berkatilah usaha kami, ya Rabb. Amin, ya Rabbal Alamin. Okey, itu sahaja. Bagi yang tak masuk tadi Google Meet teknik menjawab soalan, itu secara ringkas Ustazah terangkan bagaimana kita nak jawab soalan PT3. Okey? Kalau ada sebarang pertanyaan boleh DM Ustazah, boleh PM Ustazah. Okey? Assalamualaikum. Bye.